Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi berjumpa kembali kita untuk tutorial EDUP 3013 bagi minggu yang ke-6 bagi minggu ke-6. Jadi pada hari ini kita ada 16 orang, mungkin ada lagi 2 orang dia kan. Okey, ada 3 orang untuk masuk tutorial kita pada minggu yang ke-6. Okay, jadi pada hari ini kali pertama semua ada okay, semua boleh dengar. Okay, jadi kita akan beberapa sikitlah saya sentuh tentang tugasan adalah yang akan dihantar pada berapa bulan 6 Ogos tak salah saya kan. Okay, itu mungkin Dr. Kamarudin dah maklumkan kepada anda tarikh yang anda perlu hantar. Okay, tapi dalam penulis dalam tugasan ataupun secara bertulis ialah pada hari 6 Ogos tak salah saya 6 Ogos. Jadi ada mungkin sedikitlah kita mungkin ada nak bertanya tentang tugasan satu iaitu penulisan akademik, iaitu berdasarkan penyataan tentang menganalisis isu-isu dalam pendidikan berkaitan dengan kepelbagaian potensi murid daripada aspek sosial. Kemudian anda dalam tugasan tersebut anda perlu menghubung kaitkan kepelbagaian potensi murid dalam usaha melahirkan murid yang kompeten dari aspek sosial. Jadi tugasan ini yang dikatakan sebagai mempunyai berkaitanlah dengan EDUP 3023 kan, yang berfokuskan kepada teori-teori perkembangan sosial emosi kanak-kanak. Jadi dari aspek ada mungkin yang ada bertanya pada saya hari itu tentang bolehkah menyentuh tentang aspek sosial berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan mungkin berlakunya isu perkauman ke isu tidak boleh dapat bersama kan dalam satu kelompok manusia yang berbeza budaya. Okay, jadi anda bolehlah merujuk kepada EDUP 3023 anda itu yang berkaitan dengan teori perkembangan sosial emosi kanak-kanak. Adakah perkara-perkara ini ada juga orang katakan terlibat ataupun boleh dikaitkan dengan perkembangan sosial tersebut dan juga dikaitkan dengan murid yang kompeten dari aspek sosial. Jadi itu semua anda perlu juga mencarilah, saya rasa ada kot bahan-bahan mungkin ada yang kalangan anda yang masih lagi tercari-cari ke ataupun masih lagi tak ada, orang kata belum mendapat idea lah untuk penulisan ini. Ada tak di kalangan anda yang 18 orang ni? Muhammad Aiman, macam mana perkembangan penulisan akademik untuk tugasan satu? Muhammad Aiman, ada talian? Oh, ada. Bagaimana Muhammad Aiman? Ada perkembangan tentang tugasan anda? Adakah telah pun berjalan dengan baik? Saya dah start sikit lah dan masih tengok-tengok bahan yang bersesuaian untuk dirujuk. Okey, jadi anda fahamlah sebab nak kena kaitkan dengan EDUP 3023 Muhammad Aiman Okey, so tak ada masalah Muhammad Aiman. So kita Nuri Irdiana. Ada Nurin Irdina. Nawal Syahira. Encik. Okey. Nuri Irdina. Bagaimana tentang perkembangan penulisan akademik tu yang tugasan satu tu yang anda perlu selesaikan, saya rasa pada 6 Ogos kan pengantaran. Mungkin anda dengan Dr. Kamarudin anda mungkin dia dah maklumkan tarikh-tarikh tertentu, tapi saja nak tanyalah anda mungkin ada saya baru selesai pengenalan. Masih dalam sesi pengenalan Okey. Jadi nampaklah anda boleh nampak kot idea-idea untuk penulisan ini Okey. Nur Syaza Anati. Ya Encik, saya masih boleh lagi nak buat sebab boleh saya tanya? Okey.
Poin yang pertama tu kan, adakah dia suruh kita buat cabaran yang perlu dihadapi oleh pelajar untuk membentuk potensi yang pelbagai? Adakah macam tu? Yalah, betul. Untuk membengkak pelbagai potensi murid dan usaha melahirkan murid yang kompeten. Murid yang boleh kompeten di sini berdaya saing lah, berdaya saing di aspek sosial. Jadi mungkin juga macam tadi Nur Syaza mengatakan cabaran yang perlu dihadapi, ya. Tapi cabaran tu ada jugalah, anda boleh kaitkan. Apakah cabaran yang anda sebagai seorang guru ataupun mungkin juga dalam keadaan masa ini anda kaitkan dengan untuk melahirkan kepelbagaian potensi itu dari segi aspek sosial. Contoh maksud dia punya berdaya saing tu bila anda kompeten ini, anda mungkin menceritakan sikit tentang apakah maksud kompeten itu. Kompeten itu maksud dia berdaya saing, boleh berada bersama-sama orang kata dalam senario masyarakat ke negara ke, okey. Jadi dari aspek sosial tu anda perlu rujuk kepada sosial emosi kanak-kanak. Anda kena lihat kepada perkara tersebutlah, sebab tugasan satu ini dinyatakan dengan jelas, iaitu dia ada kaitan dengan EDUC 3023. Jadi kaitan yang jelas ialah sosial emosi kanak-kanak dihubung kaitkan dengan melahirkan murid yang kompeten dari aspek sosial. Jadi tadi yang dikatakan cabaran anda, bagaimana anda cuba memberikan ataupun melahirkan pelajar-pelajar ini melalui orang kata apakah orang kata pembinaan yang mungkin ataupun development yang mungkin anda akan jalankan untuk menjadikan kanak-kanak ini dari segi sosial itu boleh berdaya saing ataupun boleh berada dalam kelompok yang bersedia menghadapi cabaran. Itu dia punya penjelasan lah. Maksud itu kena ada lah, jangan dia berjalan solo tentang aspek sosial tapi tak ada kaitan dengan aspek sosial emosi kanak-kanak. Sebab teori-teori perkembangan sosial itu anda perlu ambil kira juga lah, ya, bagaimana teori-teori perkembangan itu membantu dari segi anda membuatkan development ataupun pembangunan kepada kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar tersebut untuk menghadapi persaingan ataupun boleh berdaya saing dalam keadaan sebenar lah. Okey, itu saya maklumkan kepada anda. Tapi untuk mencari artikelnya saya rasa boleh mencabar juga lah, tapi dia tak adalah direct artikel terus menjurus kepada tajuk ini. Kemungkinan juga dia akan pecah tajuk. Mungkin anda akan jumpa nanti artikel yang berkaitan dengan sosial emosi kanak-kanak saja. Kemudian mungkin anda akan jumpa artikel yang ataupun bahan rujukan yang tentang kenapa perlunya pembangunan diri seorang insan itu. Ini dia tak semestinya menjurus kepada seorang pelajar, tapi kemungkinan dia kaitkan dengan insan, kaitkan dengan pembangunan modal insan. Nampak dia perbezaan tu ketara, tapi anda sebagai penulis ataupun untuk menyelesaikan tugasan ini anda perlu lebih terbuka lah bagaimana anda nak menggunakan bahan-bahan yang nampaknya bukan kena kepada tajuk ini tetapi boleh dimasukkan. Jadi itulah di antara cabaran anda sebagai bila berada di dalam first degree lah. Itulah maksud dia. Jadi saya rasa anda faham itu. Jadi kita tanya lagi kepada Muhammad Fahmi. Muhammad Fahmi bagaimana? Adakah anda mungkin dah sampai ke tahap tertentu, boleh kita berkongsi? Muhammad Fahmi bin Abdul Latif. Ada? Okey. Tadi kita lagi Aiman Haziq. Aiman Haziq ada? Okey. Rabaitul Alia. Okey. Kita pergi kepada Hani Farina. Saya macam baru kumpul-kumpul isi. Kalau saya nak tanya Encik boleh? Tanya sikit.
Kalau macam isu pendidikan yang berkaitan dengan kepelbagaian potensi murid dari aspek sosial tu, kalau saya buat isu pendidikan dari segi penglibatan murid dalam aktiviti kurikulum, boleh tak? Ke kurikulum untuk pembangunan potensi pelajar, macam tu. Isu Dan, tu, isu pendidikan tu. okey. Dia adalah kena-mengena, tapi anda rujuklah juga kepada teori perkembangan sosial emosi kanak-kanak. Ada kaitan dia kan? Ada. Ada. Anda memang belajar kan EDUP 3023, betul? Betul. Memang belajar. Okey. So, bolehlah anda gunakan kurikulum sebagai dia punya main pembangunan dia, kemudian anda kaitkan dengan teori perkembangan sosial emosi kanak-kanak dan bagaimana kurikulum yang dijalankan di sekolah itu dapat menghasilkan pelajar yang kompeten dari aspek sosial. Nampak tak? Kaitan dia tu, dia pusing tu mesti ada 3 segi kan. Satu ialah kurikulum, kedua dia akan pergi kepada teori sosial emosi kanak-kanak dan balik kepada bagaimana penghasilan pelajar itu dari kompeten dari aspek sosial. Okeylah, bolehlah tu boleh nampak dia punya flow tu lah dia. Jadi yang penting tu anda tak larilah daripada orang kata dia punya persoalan itu iaitu isu-isu pendidikan dari segi kepelbagaian potensi murid aspek sosial dan juga menghubung kait ke pelbagai potensi murid dan usaha melahirkan murid yang kompeten dari segi aspek sosial. Jadi mungkin juga anda akan rujuklah kepada falsafah pendidikan negara yang berkaitan dengan melahirkan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sebagainya. Jadi itu perlu anda kaitkan juga bagi menunjukkan bahawa EDUP 3013 ini mempunyai kaitan dengan EDUP 3023. Okey, jadi saya harap itu boleh nampak. Okey, ini dah nampak itu. So Muhammad Farhan tadi tadi saya dah tanya Muhammad Farhan belum? Okay, Muhammad Farhan? Belum. Okey, boleh bagi sedikit pandangan, mungkin anda dah siap sampai mana tahap? Saya baru masih dalam mencari rujukan ataupun isi, lepas tu baru sampai pengenalan. Okay, pengenalan ni. Okey. Jadi anda akan kaitkan nanti tu cuba cari satu hubungan sosial lah, ataupun bagaimana kepelbagaian potensi itu. Ya, itu anda perlu faham dan barulah boleh orang kata menuliskan. Kalau tidak agak mencabarlah juga Okey, jadi saya rasa sedikit sebanyak saya tanya ni mungkin anda mungkin ada di kalangan anda pun orang kata dah pun nampaklah idea penulisan tersebut dari segi orang kata macam mana nak memulakan penulisan tersebut Okay, jadi saya akan sentuh sedikit tentang bagaimana anda akan menulis penulisan. Mungkinlah bukannya contoh, ini salah satu daripada bagaimana anda akan menulis. Mungkin Dr. Kamrul dah tunjuk pun tapi saya share dengan awak sedikit pada petang ini. Tentang ni saya ambil contoh tentang pembangunan insan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Boleh nampak dia punya? Boleh. Okay. So ini adalah tajuk ni tak ada kena-mengena pun lah, tapi inilah artikel-artikel yang mungkin anda boleh cari dalam Google ataupun dalam anda punya searching Dia ada kemungkinan juga artikel yang anda akan jumpa nanti tak beri kepada anda boleh baca keseluruhan. Mungkin dia akan bagi hanya abstrak saja. Dari segi abstrak yang inilah, yang ni abstrak. Jadi daripada abstrak inilah anda akan baca adakah sesuai untuk anda gunakan dalam anda punya tugasan tersebut. Ini bukan contoh, ini contoh pencarian, orang kata pencarian bahan. Okey. Kemungkinan rujukan dalam buku tak banyak lah sebab anda berada di rumah dan juga susah sedikit lah tapi saya rasa anda boleh gunakan sistem library kita. Cuba bertanya, mungkin sistem library ada
dia telah pun menggunakan artikel-artikel yang orang kata artikel memang library kita ada melanggan ataupun artikel-artikel yang seperti di universiti seperti ProQuest, Emerald dan sebagainya. Jadi mungkin anda cuba rujuk kepada pihak perpustakaan. Mungkin juga anda boleh terus masuk ke dalam artikel-artikel itu dah, tapi kebanyakan artikel itu dalam bahasa Inggeris ya. Ini contoh-contoh yang mungkin boleh dapat, tapi kadang-kadang tahunnya itu agak terbelakang lah ya. Ini sebagai contoh. Ya, jadi pertama kali anda akan mungkin dapat artikel tu, anda akan baca adakah bersesuaian dengan anda akan tulisan ataupun penulisan tugasan anda. Jadi abstrak itu membantulah. Kalau tak ada kena-mengena, anda boleh terus kepada orang kata artikel yang lain. Okay. Jadi bila penulisan nanti anda tahulah bagaimana nak tulis pengenalan kan, bagaimana proses pengenalan itu berlaku. Jadi di sini sebab itu saya terangkan kepada anda daripada mula kita masuk hari itu, anda perlu baca banyak artikel-artikel yang ditulis oleh orang kata peringkat-peringkat yang telah pun menghantar penulisan-penulisan ini ke universiti ataupun ke persidangan-persidangan antarabangsa dan sebagainya. Jadi sebab anda nak belajar bagaimana cara penulisan mereka itu yang berbeza daripada yang kita menulis semasa kita menulis karangan. Okay? Jadi kalau dari aspek anda boleh lihatlah bagaimana perkenalan. Jadi macam contoh yang saya bagi ini, pembangunan insan adalah satu proses membentuk dan mendidik manusia secara seimbang dan holistik. Jadi dia terangkan secara keseluruhan. Namun begitu, kalau yang lebih baik dijalankan anda adalah sedikit macam ini patutnya siapa yang menyatakan. Jadi ini pun anda kena lihat juga bagaimana cara penulisan, kita katakan rujukan yang anda ambil daripada siapa kan. Jadi rujukan inilah yang saya maksudkan perlu dimasukkan dalam tugasan anda untuk anda nyatakan siapakah yang menyatakan bahawa, nampak tak, menyatakan bahawa dia berbeza sedikit dengan bila kita menulis ayat-ayat karangan dan sebagainya. Jadi ini penulisan tugasan perlulah ada benda-benda ini. Jadi contohnya macam ini mungkin agak dah lewat lah ya, 2009. Kemungkinan anda perlu dapat 2015, 2016, 2017 lebih baik. Okey, jadi ini contoh jadi contoh dia menyatakan Azhar Haji Wahid Azharawi Yahya dulu menyatakan bahawa pendidikan secara umum adalah perubahan ke arah menjadi insan. Jadi dia cukup cakap benda-benda ini, mungkin anda perlu ambil lah walaupun mungkin panjang, tapi anda akan pendekkan untuk memahami ataupun bersesuaian dengan apa yang telah anda tulis. Okay. Di sini lagi sekali apabila ada satu masuk pada yang kedua, dengan itu tujuan dan matlamat pendidikan bagi melahirkan insan sempurna. Siapa yang cakap begini? Ramai. Ahmad Muhammad Saleh 2008, Yazari Dalusan 2000, Hasan Anulung 2001, Tajul Arifin. Okay. Jadi di sini nampak tak, bukan satu je, mungkin ada banyak yang anda dah jumpa. Jadi tak semestinya dia saja. Apabila dia habis, mungkin anda ada kaitkan juga orang lain pun ada catatan siapa pula. Jadi apabila ada banyak macam ini, maksud dia menunjukkan bahawa anda membuat tugasan itu dengan pencarian tentang bahan untuk anda menulis itu banyaklah. Maksud dia anda taklah mengharapkan kepada satu bahagian saja. Satu bahagian contohnya mungkin rujukan buku saja, tapi anda dah orang kata melihat ataupun membuat rujukan di pelbagai artikel. Sebab apabila mereka ini bukan satu artikel saja, dan mungkin anda terpaksa melihat 3-4 artikel baru jumpa satu dan sebagainya. Okay. Jadi contoh jadi sebab itu lepas itu dituliskan lagi, tapi ada lagi menurut Sajak Afiq dan Anwar Aini dan 2002 ada lagi orang kata lagi banyak begini lagi baiklah. Maksudnya tugasan itu lebih bermutu. Itulah perbezaan dia antara tugasan yang biasa-biasa dengan tugasan yang mempunyai impak ataupun mempunyai orang kata significant akademik. Di sini significant akademik itu sangat penting lah dia, sebab
Sebab saya terangkan ini sebab tak naklah anda tulis seperti kita menulis karangan biasa. Kalau kita menulis karangan biasa memang anda boleh tulis sepanjang 500 patah perkataan, 1000 patah perkataan pun, tapi tak ada rujukan-rujukan. Ini saja yang membezakan di antara penulisan karangan dan juga penulisan akademik lah. Jadi tugasan yang anda buat ini adalah orang kata bersifat tugasan akademik, iaitu yang ada siapa yang menyatakan sebelum ini. Jadi di sini anda pun kena pandai juga mencari selain daripada tadi pengenalan. Lepas pengenalan barulah masuk tajuk sub-sub topik. Sub-sub topik ini penting apabila anda nak kaitkan seperti tadi ada yang nyatakan peranan co-curriculum, peranan sosial, impak elemen ataupun teori-teori sosial dalam kanak-kanak. Jadi ini mungkin anda nak menerangkan latar belakang. Jadi adalah sub-sub topik itu memudahkan bagi tugasan anda itu. Anda memahami bahawa tugasan yang anda buat itu ada dia punya sub-sub topik dan lebih tersusun daripada berbanding anda tulis daripada mula hingga habis. Jadi di sini nampak tak tadi bila tajuk kedua tentang latar belakang pendidikan, dia ceritakan tentang laporan Barnes, laporan FNU, Ordinan Pelajaran 1952, laporan Razak 1956. Jadi diterangkan secara menarik lah kan. Jadi ini pun semua berkaitan dengan bagaimana dia rujuk juga di sini, boleh lihat. Jadi pada masa yang sama juga bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama di sekolah. Siapa yang menyatakan, ada ramai yang menyatakan perkara tersebut. Itu pun anda akan codingkan dia. Kita panggil dia coding ataupun citation. Lepas itu dah lihat lagi, jadi sama juga orang lain juga dasar ekonomi juga. Kenapakah wujudnya dasar ekonomi baru ke apakah nak melihat nanti kenapa wujudnya kita katakan tadi rukun negara ke, tentang laporan-laporan, kenapa laporan-laporan ini dikemas kini ataupun digubal. Jadi bertujuan di sini untuk perpaduan rakyat. Siapa kata perpaduan rakyat? Ini adalah orangnya kan. Selain daripada yang anda akan ambil daripada mungkin juga daripada akta-akta kerajaan dan sebagainya. Jadi mungkin tak sebanyak ini sebab anda tak banyak, saya rasa anda punya penulisan tu tak sampai 1000 kot saya rasa. Betul tak? 1000 patah perkataan je kan. Jadi cuma saya nak beritahu anda mungkin cara penulisan je lah. Cara penulisan dan bagaimana anda menyusun. Cara-cara mungkin ini kalau mungkin anda belum sampai tahap ni tak payahlah, tapi anda boleh baca lah artikel-artikel yang mungkin ada cara penulisan dia, decoding di sini. Falsafah pendidikan yang telah dibuat 1918 bagi memperteguhkan hala 7 dan sebagainya. Jadi ini semua boleh dijadikan sebagai anda punya bahan rujukan nanti pembangunan insan dan falsafah kebangsaan. Jadi ini yang saya sebut tadi. Pembangunan insan mungkin juga berkaitan dengan bagaimana anda sebut tadi pembangunan sosial kanak-kanak dan sebagainya. Jadi kadang-kadang dia tak masukkan pembangunan insan ke modal insan dan sebagainya itu secara spesifik sebagaimana yang dijelaskan dalam tugasan anda itu. Jadi ini penting. Jadi anda boleh lihatlah banyak juga dikaitkan walaupun tahun dah lama lah tahun ini. Jika anda gunakan agak ke belakang sangat 2004 masa tu tahun 2004 mungkin anda semua masih di bangku sekolah, jadi sepatutnya telah diambil tahun 2016, 2015 jadi ini saya contoh saja contoh ini tak baiklah untuk anda, tapi sebagai panduan untuk anda lihat bagaimana ditulis. Jadi di sini pembangunan kerohanian dan emosi, dia ada subtopik dia. Ini mungkin juga ada dikaitkan dengan Al-Quran dan sebagainya. Jadi anda boleh lihatlah banyak dikaitkan dengan Ahmad Muhammad Saleh, nilai-nilai murni merentasi kurikulum. Jadi ini semua ada dikaitkan juga pembangunan jasmani, fizikal. Itu selepas anda habis membaca satu artikel tu, mungkin anda dapat dengan jelas bagaimana satu artikel itu ditulis. Dan yang penting ialah juga apabila anda sampai ke arah penutup kurikulum, banyaklah ni saya
Terang ni ke profesional guru banyak nanti yang boleh mungkin saya hantar dalam WhatsApp lah sebagai bacaan umum Kalau perlulah kan mungkin dah ada Kalau anda dah ada tak apa, tapi sebagai yang tak ada mungkin sebagai panduan okey. Jadi anda ada juga penutup ataupun kesimpulan penulisan anda itu. Lepas ni yang penting ialah ini rujukan. Rujukan ini anda tolong tulislah apabila anda quote di dalam anda punya di bahagian anda tulis itu. Contohnya anda quote Abdul Halim bin ini, anda pun masuk di bahagian rujukan anda simpan setiap benda ini. Dan anda boleh lihat semua mengikut abjad kan. Kalau A dulu. Kemudian patutnya B tak ada terus pergi ke C. Jadi ini pun penting. Ini adalah salah satu daripada pemarkahan juga lah untuk tugasan anda. Bagaimana rujukan ditulis pun anda perlu lihat. Dia ada tepi macam ini kan. Kalau anda gunakan buku macam ini. Kalau anda gunakan daripada internet pun ada cara dia kan. Jadi ini semua anda boleh lihatlah bagaimana cara penulisan dia. Jadi kalau ambil daripada jurnal dia akan tulis di sini. Okey. Jadi ini semua salah satu juga penting pada ini. Okay, jadi banyaklah mungkin saya sebutkan tadi. Lagi banyak anda ada rujukan lebih baiklah Okey, itu contoh je. Okey, habis rujukan. Okay, jadi rujukan pun penting. Jangan anda terlepas pula nanti bila dah rujuk terus anda tertinggal, akhirnya anda terlupa di manakah anda rujuk benda itu. Okay, jadi penulisan ini penting. Mungkin anda kalau tak dapat ini anda masuk kepada yang kita katakan APA system APA system untuk penulisan rujukan. Okay, jadi ini antara asas-asas lah penulisan tugasan anda agar menampakkan bahawa anda telah diberi satu pendedahan awal lah oleh saya dan juga mungkin Dr. Kamarudin sudah beri pendedahan ini juga bagi satu penulisan yang agak baik lah Baik, jangan tak ada langsung rujukan. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 je rujukan tapi tulis banyak nampak macam tak menarik lah kan. Rujukan tu biarlah ada 6 ke 7, 8, 10 lebih baik. Lagi banyak lagi baik lah. Tapi masa anda lah untuk mencari ini akan mengambil masa yang agak panjang lah. Itu saja. Okey, itu sedikit tentang tugasan anda yang saya mungkin nak sampaikan lah sebab kemungkinan anda dah nak mula menulis Okey, jadi saya tinggalkan itu, nanti saya cuba masukkan dalam WhatsApp kita sebagai panduan kepada anda lah Okey, jadi tugasan 1 diharapkan anda telah pun dapat mendapat sedikit maklumat dan kemudian nanti kita akan pergi kepada tugasan 2 kemudian lah itu saya sentuh kemudian. Dan hari ini dah tentang aktiviti kedua kita tentang bagaimana yang kita sebutkan tadi iaitu Akta Pendidikan Kebangsaan 1996 yang telah saya masukkan dalam WhatsApp semalam untuk kita buat sedikit perbincangan pendek untuk tutorial ini berkaitan dengan Akta Pendidikan Kebangsaan 1996. Walaupun sebenarnya kalau minggu 6 jika anda lihat dari segi penulisan anda nanti ataupun infografik yang akan anda buat ialah berkenaan banding bezakan antara Ordinal Pelajaran 1957 dengan Akta Pendidikan Kebangsaan 1996. Okey, tajuknya itu tapi kita tak sentuh tentang Ordinal Pelajaran 1997, tapi kita untuk aktiviti ini kita sentuh kepada Akta Pendidikan Kebangsaan 1996. Okey, jadi saya bukalah untuk perbincangan kita pada petang ini dan infografik tentang minggu ke-6 akan dihantar seperti biasa pada hari Isnin pada Nurul Maizatul Sofia pada hari Isnin pukul 8 pagi hingga 5 petang. Okey, dalam bentuk infografik. Okay, jadi kita teruskan kepada siapa nak mula dulu ke anda nak membincangkan ataupun nak melontarkan pandangan apa yang telah anda dapat daripada Akta Pendidikan Kebangsaan 1996 berdasarkan kepada power tool yang saya hantar semalam dalam WhatsApp group kita. Boleh kita bincang? Siapa nak mula dulu mungkin hari ini kita tak perlu panggil nama ataupun perlu panggil nama. Secara rawak je lah saya panggil.
Cara rawat. Okey, kalau tak ada kita terus kepada tak apalah Maizatul dulu lah. Nurul Maizatul Sofia dengan Akta Pendidikan Kebangsaan 1996. Ada apa awak nak bincang? Boleh. Berdasarkan kepada video tu yang saya tengok, dia cakap Akta Pendidikan 1996 ni merupakan satu pembaharuan daripada akta yang sebelumnya. Jadi ada banyak cadangan dan juga tujuan yang dilakukan melalui Akta Pendidikan ni untuk menambah baik sistem pendidikan negara ni ke tahap yang lebih tinggi. Kalau kita tengok pada tahun tu pun dah 1996 kan. Jadi kita dah masuk abad ke-21. Jadi saya rasa Akta Pendidikan yang dilakukan sebelum ni itu pada tahun 1996 ni adalah sangat perlulah dan menepati kita kata keperluan globalisasi dunia lah waktu ketika itu. Jadi kalau kita tengok balik, tujuan dia pun dia ada macam satu garis panduan yang macam seorang guru ni dia kena ikutlah garis panduan tu. Garis panduan tentang pengajaran, garis panduan tentang kurikulum. Jadi garis panduan yang dilakukan ni merupakan satu peraturan yang kena ikut. Kalau tak ikut ni jadi tak mencapai lah objektif atau pendidikan tu. Saya rasa Akta Pendidikan ni dia mencapai satu kejayaan lah. Sebab kalau kita tengok waktu dulu dia tak ada lagi skim pinjaman buku teks. Macam family saya sendiri, kakak saya dulu, dia kena beli semua buku teks. Dia tak ada skim lah, macam nak belajar kena beli sendiri. Tapi sekarang kita dapat tengok permulaannya pada Akta Pendidikan ni lah, dia dah ada, dia nak memperluaskan lagi skim pinjaman buku teks untuk semua murid. Itu saja. Okey, terima kasih Maizatul Sofia. Okey, jadi bolehlah itulah antara pembaharuan yang dibuat dalam Akta 1996 ya, Pendidikan 1996 ini, di mana akta ini masih digunakan pakai sehingga hari ini lah, walaupun pembangunan kita telah pun dikubah, tetapi akta ini adalah akta yang diluluskan di Parlimen ya. Jadi seperti yang disebut oleh Maizatul Sofia tadi, iaitu guru pun telah pun diberi panduan bagaimana PDPC nak dijalankan, bagaimana peranan guru besar di sekolah, bagaimana peranan guru apakah had-had yang boleh dilakukan oleh seorang guru dalam sistem persekolahan tersebut. Jadi ditambah baik ya. Jadi begitu juga dengan orang katakan pendemokrasian pendidikan, di mana semua kata kanak-kanak diberi peluang untuk belajar di sekolah ya. Jadi anda boleh lihatlah dari bermula pada umur 3 tahun mereka ataupun 6 tahun mereka telah diberi pendidikan awal hinggalah habis sekolah hingga tingkatan 5. Namun begitu, keciciran yang utama berlaku ialah di segi kemungkinan juga antara kanak-kanak yang kita hantar ataupun berada di sekolah ini, mereka tidak boleh membaca dan menulis. Namun begitu, pendidikan terus diberi. Mereka berada di sekolah hingga tingkatan 5 walaupun tanpa membaca dan menulis. Adakah di antara itu yang terjadi kepada rakan-rakan anda? Boleh kita tanya Muhammad Afif Nazmi. Muhammad Afif Nazmi ada tak? Okey, Muhammad Afif Nazmi ada? Tak ada, kita pergi ke Ada cik. Okey. Muhammad Afif Nazmi, boleh dengar tadi pertanyaan kita kaitkan sedikit. Tersangkut je. Okey, lagi sekali. Saya ulang tadi kita telah nyatakan bahawa melalui Akta Pendidikan 1996 ini memberi peluang kepada semua kanak-kanak untuk berada mendapat pembelajaran lah mendapat pelajaran di peringkat rendah hinggalah ke peringkat menengah. Jadi memanglah satu yang baik kan. Namun begitu ada juga berlaku keciciran, iaitu di mana walaupun diberi peluang, kanak-kanak ini mereka akhirnya ada yang tidak boleh membaca dan menulis, namun mereka terus berada di dalam sistem sehinggalah usia mereka habis tingkatan 5. Adakah anda pernah melihat pengalaman pada rakan-rakan anda begini, Muhammad Hafiz, masa di
peringkat sekolah? Pernah cik, waktu saya darjah 6, saya masih ingat dalam batch saya itu masih terdapat beberapa orang murid yang tidak mahir untuk membaca. Apatah lagi dia mengira. Dia macam sedikit ketinggalan lah dengan kawan-kawan dia yang lain yang sama umur dengan dia. Okey, lepas tu adakah mereka diteruskan ke tingkatan 1, Muhammad Afiq? Mereka diteruskan ke tingkatan 1, tapi sebelum tamat persekolahan darjah 6 tu, sekolah ada menyediakan satu kelas khas untuk mengumpulkan mereka-mereka yang kurang mahir dalam 3M ni, macam membaca dan mengira. Mereka akan dikumpulkan dan diberi satu kelas intensif untuk memperbaiki kemahiran mereka, supaya apabila mereka masuk ke sekolah menengah, mereka ini jurang, sebab mereka sudah ada jurang, mereka dah agak ketinggalan. Tapi kelas tu sekurang-kurangnya dapat mengecilkan lagi jurang tu. Okey. Okey. Daripada pengalaman awak tu, adakah mereka ini apabila walaupun guru-guru telah cuba mengambil daya usaha lah, mengambil daya usaha untuk mengurangkan jurang, tidak dapat orang kata 3M tu antara rakan-rakan mereka yang lain, adakah mereka sampai ke sekolah menengah itu mereka dapat menghabiskan sesi hingga tingkatan 5? Ada tak? Ya cik, ada. Ada. Tapi adakah masih dalam peringkat yang sama ataupun mereka telah beransur maju? Beransur maju. Sebab bermula daripada tingkatan 1 tu, kalau macam sekolah menengah yang mereka masuk tu, juga mereka diberikan satu lagi kelas khas yang mana setiap 6 bulan mereka akan diberikan, mereka akan menjalani satu ujian penilaian supaya guru-guru dapat menilai kemajuan mereka. Okey. So baguslah sekolah yang awak pergi tu, Mak Afif Nazmi. Di mana tu Mak Afif Nazmi? Shah Alam Selangor. Kawasan bandar. Jadi memang perlu kalau guru-guru mengambil inisiatif yang baik, kerana apabila di peringkat rendah mereka telah diberi pendedahan ataupun mereka masih ketinggalan, dan mereka diberi juga lagi kursus-kursus intensif. Di sekolah menengah pun mereka diteruskan, sekurang-kurangnya mereka boleh membaca, mengira dan juga boleh hiduplah dalam, orang kata, dalam situasi hari ini untuk membaca surat ke, untuk membaca tag WhatsApp ke secara tidak langsung lah. Kalau tidak mereka tak dapat kerja langsung, lagi susah Jadi bagus Maaf terima kasihlah kepada guru-guru anda di sekolah Shah Alam itu Okay, kita pergi pula kepada Ahmad Iqbal Fikri. Okay, Ahmad Iqbal Fikri, daripada WhatsApp ataupun daripada input yang kita telah beri semalam tentang fakta pendidikan tu, apa yang ada perolehi? Mengikut video ataupun pautan yang saya tengok di grup WhatsApp tu, Akta Pendidikan 1996 ni dia telah membangkitkan mengenai kesaksamaan pendidikan. Jadi maksudnya kesaksamaan pendidikan ni, dia ni maksudnya setiap warga negara ni mereka berhak untuk mendapatkan peluang pendidikan dengan adil dan sama rata. Dia tanpa mengira kaum dan juga budaya ataupun latar belakang. Okey, seperti contohnya adalah semua murid dia dapat memperoleh kemudahan sepertinya skim pinjaman buku teks. Itu saja Encik. Okey, terima kasih Mak Iqbal. Ahmad Iqbal menyentuh tentang kesamarataan, betul. Kesamarataan peluang ataupun
semua rakyat diberikan peluang untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kalau anda pergi ke negara-negara luar, apabila mungkin juga jika satu kaum itu berkuasa, mungkin kaum lain tak mendapat peluang lah. Ini mungkin anda baca daripada sejarah, sebab anda pun datang daripada golongan sejarah. Anda boleh bacalah tentang bagaimana penjajah Inggeris mendiskriminasikan antara golongan-golongan bawahan di India bagaimana. Jadi masih berlaku perkara itu di negara-negara luar. Contohnya jika anda mungkin anda akan bermokstatin di England di Amerika ke nanti. Jadi peluang-peluang kadang-kadang tidak diberi kepada kaum-kaum pendatang ini. Jadi seperti yang dari Amerika sendiri, kaum seperti Red India dan sebagainya kadang-kadang tidak diberi orang kata kemudahan yang sama seperti golongan kulit putih. Tetapi kita di Malaysia, itulah kehebatannya pemimpin-pemimpin yang terutama orang Melayu Islam ini, kita begitu adil kepada semua kaum yang ada di negara kita. Keadilan kita itulah yang membuatkan seperti yang kita bincangkan hari itu, masih kekal sekolah-sekolah kurikular yang kita teguh hingga hari ini, dan agak menggugat sistem perpaduan jika kita berlangsung ataupun kita tak dapat kawal pada masa depan lah ya. Jadi itulah keadilan yang telah kita bina untuk sistem pendidikan ini ya. Jadi itu salah satu. Jadi betul Ahmad Iqbal, bagus. Jadi kita dah bagi semua apa yang ada untuk kita katakan contoh yang disebutkan tadi, sistem skim buku teks, persekolahan, dan juga ada juga kita bagikan juga peruntukan kemasukan ke sekolah dari sistem. Jika anda lihat dulu kita ada sistem makanan tambahan dan sebagainya untuk meningkatkan pelajar-pelajar kita agar mereka berada bersama-sama, orang kata sama seiring dengan negara maju. Okey, jadi itu antara falsafah yang terbaik lah ya. Okey, so terima kasih kepada semua yang terlibat untuk bahagian aktiviti kita katakan untuk tutorial kita yang ke-6 tadi, dan kita pergi kepada infografik yang telah anda hantar kepada saya pada hari Isnin itu ya. Jadi untuk ini kita pilih yang pertama untuk bentangkan infografik yang dihantar, iaitu Ahmad Amsyah bin Ahmad Ilmi. Ahmad Amsyah bin Ahmad Ilmi ada? Semua masuk kan? Okay. Ada. Okay. Tadi ada Haris dan Shmi. Dah masuk. Ya, cik. Tak maaf saya masuk lambat. Okey, tak apa Haris. Okey. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah EDUP 3013 Falsafah Pendidikan, iaitu Encik Mubin serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Okay, pada petang ini saya akan membentangkan tentang 6 teras strategik yang telah ditekankan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2006 hingga 2010. Okey, yang pertama sekali adalah membina negara bangsa. Di sini kita dapat lihat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni telah menekankan dalam aspek untuk membina negara bangsa. Dengan itu semangat cinta akan negara akan dilahirkan dalam diri murid-murid di sekolah. Selain daripada itu,
memupuk jati diri melalui kurikulum, program kurikulum dan juga sukan. Dan yang ketiga adalah melahirkan warga negara global. Global di sini daripada apa yang saya cari dalam Google, global itu membawa maksud gabungan daripada perkataan global dan juga lokal. Kalau salah tolong betulkan. Melahirkan warga negara global yang mampu menghadapi cabaran dan ancaman globalisasi serta liberalisasi. Okey, teruskan. Mak Amsyah. Putus ke? Okey, Muhammad Amsyah mungkin terputus ada technical. Okey, dia kurang okey. Okey, tak apa ya Muhammad Amsyah. Tak apa, kita akan, kalau okey nanti kita datang balik. Terusnya kita pergi kepada Muhammad Afif Nazmi. Muhammad Afif Nazmi. Ada Muhammad Afif Nazmi. Tadi baru cerita. Awak boleh bentangkan. Okey. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2006 sehingga 2010 dan peranannya dalam menghasilkan modal insan yang dinamis dalam konteks negara Malaysia. Seperti mana yang Amsyah dah terangkan tadi, ia terdapat 6 teras. Okey, 6 teras. Pertama, membina negara bangsa, yang mana membina pendidikan yang dapat melahirkan semangat cinta akan negara, memupuk jati diri melalui kurikulum, program kurikulum dan sukan, serta melahirkan warga negara yang lokal yang mampu menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi. Seterusnya, membangunkan modal insan yang mana ia memastikan bangsa Malaysia mempunyai ilmu pengetahuan serta kepakaran yang tinggi dalam sektor pekerjaan dan melengkapkan para pelajar dengan kemahiran menggunakan ICT, berkomunikasi secara berkesan, berfikir secara kreatif dan kritis serta menerapkan nilai yang tinggi. Okey, berdasarkan teras ini, kita dapat lihat bagaimana sistem pendidikan itu mula dibangunkan untuk memenuhi keperluan dunia semasa, yang mana kita lihat para pelajar dipertingkatkan kemahiran mereka dengan penggunaan ICT, komunikasi secara berkesan, yang mana kita tahu firma-firma pada hari ini cukup menagih kemahiran yang tinggi daripada sumber manusia dari segi ICT, kemudian komunikasinya, kemudian cara seorang sumber manusia itu berfikir secara kreatif dan kritis serta penerapan nilai yang tinggi. Kemudian, teras seterusnya ialah memperkasakan sekolah kebangsaan yang mana ianya dapat menyemai serta memupuk perpaduan antara kaum dari peringkat awal persekolahan. Seterusnya, memperkasakan SK iaitu sekolah kebangsaan bagi menjadikannya lebih beraspirasi nasional, meningkatkan kecemerlangan dalam pelbagai bidang serta meningkatkan kualiti prasarana. Seterusnya, teras yang keempat ialah merapatkan jurang pendidikan. Dengan merapatkan jurang pendidikan antara lokasi
dengan membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan di luar bandar serta memfokuskan peningkatan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran pelajar di samping mengurangkan jurang pencapaian akademik. Di sini kita dapat lihat bagaimana sistem pendidikan ini mula diperkasakan dengan peningkatan infrastruktur serta kemudahan pendidikan di luar bandar supaya jurang yang sedia ada wujud antara sekolah di bandar dan di luar bandar dapat dikecilkan, yang mana secara tidak langsung ia dapat meningkatkan lagi kadar penyertaan serta mengurangkan risiko keciciran pelajar. Seterusnya ialah memartabatkan profesen keguruan. Memartabatkan profesen keguruan dengan meningkatkan kualiti guru, kerjaya dan kebajikan guru serta menjadikan profesen keguruan dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipikul dalam pembinaan generasi masa hadapan. Manakala trust yang terakhir pula ialah melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan dengan membangunkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia bertujuan untuk melahirkan modal insan yang berupaya bersaing dalam era yang mencabar serta membangunkan institusi model yang dapat dicontohi oleh institusi lain yang berada dalam kelompok atau kategori yang sama. Okey, terima kasih Mak Afiq. Ada lagi? Tak ada dah kan? Tak ada. Okay, Mak Afiq, Abi akan tutup awak punya ni, presentation tu jangan tutup lagi. Okay, jadi daripada 2006 hingga 2010, kebanyakannya telah pun tercapai apa yang dirangka oleh plan inilah ya. Plan ini seperti melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan di mana anda ada universiti-universiti yang bertaraf efek universiti seperti USM, Universiti Putra Malaysia, Universiti Malaya, Universiti UKM kebangsaan. Jadi yang dikatakan bertaraf efek universiti ataupun universiti yang mencapai taraf dunia lah. Jadi anda boleh lihatlah universiti-universiti ini berada di dalam 100 ataupun kelompok 100 dunia kan. Jadi itu antara yang telah pun tercapai. Itu juga memartabatkan profesi keguruan di anda, antara salah satunya ialah apabila jika dulu di institusi pendidikan guru hanya melahirkan guru-guru dalam untuk mendapatkan sijil perguruan dan juga diploma perguruan, tetapi hari ini telah diberikan penarafan kepada melahirkan graduan-graduan yang berijazah sarjana pendidikan guru dan juga akan meningkat kepada sarjana peringkat master selepas ini dan akan berterusan hingga ke peringkat PhD nanti. Jadi ini antara semua proses-proses yang telah pun berlaku dalam plan pembangunan pendidikan 2006-2010. Jadi ini rasanya kebanyakannya telah tercapai. Dan jika ada soalan berkaitan ini anda boleh jawablah nanti ya, seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Afiq ni tentang bagaimana sektor-sektor korporat amat memerlukan mereka yang mempunyai skill, soft skill dalam bidang kemahiran komunikasi, kemahiran bersama pelanggan-pelanggan ya, bagaimana mereka boleh bercakap dan menyampaikan pandangan dan juga faktor-faktor orang kata boleh menghadapi senario apabila situasi-situasi seperti ketegangan berlaku di kalangan kelompok-kelompok pekerja-pekerja di dalam syarikat tersebut. Jadi itu betul lah ya. Begitu juga memperkasakan sekolah kebangsaan juga telah pun tercapai, di mana kebanyakan sekolah-sekolah kebangsaan dah diberikan sistem kluster dan sebagainya. Okey, itu antara beberapa yang saya sentuh. Dan terakhir kita terima kasih kepada Muhammad Afiq Nazmi. Okey, terima kasih. Kita pergi kepada yang terakhir ialah Nawal Syahira binti Muhammad Fauzi. Ada Nawal Syahira binti Muhammad Fauzi. Untuk yang terakhir pada hari ini, aktiviti kita terakhir. Ada tak? Mesti ada kan, sebab semua ada 17. 17 termasuk saya. Seorang hilang. Seorang tak hadir ke? Mari Dato' Sofia.
Kalau 17 termasuk saya kan, awak ada 16 je kan. 17 termasuk saya 17. Awak ada 18 kan? 2 orang pun tak ada, betul kan? Siapa? Betul ke? Nawal Syahira ada? Nawal Syahira tak ada. Nawal Syahira ada? Tak ada Encik. Tadi macam keluar masuk line dia slow. Tak dapat ada ya. Yalah. Jadi tak ada, kita tukar kepada Nurin Irdiana ada? Nurin Irdiana. Nurin Irdiana. Nurin Irdiana ada, betul ke nama? Nurin Irdiana binti Ismail. Ada? Nurin, ada. Nurin Irdiana. Ada kan? Nurin Irdiana binti Ismail. Ni ada. Nampak dengan gambar. Kan? Ada tak? Tadi saya baru tanya soalan ni. Kan? Nurin Irdiana ke tak wifi tak boleh ya? Okey, tak boleh. Kita tukar yang terakhir. Kalau tak ada, kita pergi kepada Muhammad Fahmi Abdul Latif ada? Muhammad Fahmi Abdul Latif. Muhammad Fahmi. Ada. Tadi kot saya tanya soalan dia juga. Muhammad Fahmi Abdul Latif. Untuk pembentangan infografik berkaitan dengan plan pembangunan pendidikan. Ya Encik. Okey, Mak Fahmi boleh bentang yang infografik awak hantar? Baik. Okey. Nampak ke? Okey. Okey, Mak Fahmi. Boleh teruskan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Saya punya infografi ni tak ada beza banyak pun dengan Muhammad Afif dengan juga Ahmad Syah. Okey. Jadi, peranan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu tahun 2006 hingga 2010 terdapat sebanyak 6 peranan. Jadi yang pertama ialah membina negara bangsa. Okey. Di sini kita dapat melihat peranan Pelan Pembangunan ni melahirkan semangat cinta akan negara. Dia juga memupuk jati diri melalui kurikulum, program kurikulum dan sukan. Dan juga ia melahirkan warga negara global yang mampu menghalang cabaran dan ancaman globalisasi serta liberalisasi. Peranan yang seterusnya ialah membangunkan modal insan. Baiklah. Pelan Pembangunan Pendidikan ni dia memastikan bangsa Malaysia mempunyai ilmu pengetahuan
serta kepakaran tinggi dalam sektor kepakaran. Jadi para pelajar akan dilengkapi dengan kemahiran komunikasi berkesan, seterusnya kebolehan menggunakan ICT. Yang ketiga, kemahiran dari segi berfikir secara kreatif dan kritis. Dan yang keempat ialah mengamalkan apa tak? Sorry, silap saya. Tertinggal ayat. Okey, kita pergi ke seterusnya. Ialah memperkasakan sekolah kebangsaan. Peranan Pelan Pembangunan ni, dia menyemai dan memupuk perpaduan antara kaum dari peringkat awal persekolahan iaitu prasekolah. Seterusnya, ia meningkatkan kecemerlangan pelbagai bidang dan meningkatkan kualiti prasarana. Dan yang terakhir, ia memperkenalkan dasar sekolah kebangsaan supaya kekal sebagai pilihan utama masyarakat Malaysia. Okey. Ada lagi? Ada lagi. Terus. Poin selanjutnya adalah merapatkan jurang pendidikan. Jadi peranan dalam pendidikan, pembangunan pendidikan ini merapatkan jurang pendidikan antara lokasi dengan membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar. Dia memfokuskan peningkatan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran pelajar. Ia juga mengurangkan jurang pencapaian akademik dengan menambahkan bilangan komputer, makmal sekolah dan juga guru dan sebagainya lah. Jadi seterusnya, dia membantabatkan profesion keguruan. Dalam proses membantabatkan profesion keguruan, ia meningkatkan kualiti guru, kejayaan guru dan kebajikan guru. Ia juga menjadikan profesion keguruan dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipikul dalam pembinaan generasi hadapan. Ia juga menghasilkan guru yang kreatif dan inovatif untuk menjadikan penyampaian proses PDP menjadi lebih efektif dan menarik. Dan yang terakhir adalah melonjakkan kecemerlangan institusi. Kementerian Pendidikan Malaysia, dia berhasrat untuk membangunkan sistem pendidikan taraf dunia untuk melahirkan model insan yang mampu bersaing dalam era yang mencabar. Ia juga membangunkan institusi-institusi model yang dapat dicontohi oleh institusi pada kelompok yang sama. Dan yang terakhir ialah melakukan pemilihan guru dan jurulatih yang berkebolehan dan berkemahiran tinggi. Itu saja. Okey, sekejap Muhammad Fahmi, sekejap jangan tutup lagi. Kita lihat daripada memartabatkan profesion keguruan. Okey. Jadi antara dia punya intipati iaitu menjadikan profesion keguruan dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipikul dalam pembinaan generasi hadapan. Jadi itulah yang anda semua akan membawa orang kata tanggungjawab itulah ya, menjadikan profesion keguruan dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipikul dalam pembinaan generasi hadapan. Jadi semua tindak tanduk anda, semua cara hidup anda semua akan diperhatikan oleh masyarakat lah. Jadi sebagai untuk menjaga profesion ini, sebab itulah selalunya bila guru kita buat TikTok dalam kelas dengan pelajar-pelajar kita, kadang-kadang juga akan menjadi isu kan. Apabila ada contoh pelajar itu makan banyak, kita ambil, kita masukkan dalam Facebook, itu pun akan menjadi satu isu sebab seolah-olah si guru itu cuba mempersendakan ke apa dan sebagainya. Jadi kadang-kadang guru ingat itu sebagai salah satu daripada dia nak memberitahu ataupun nak bersuka-suka saja kan. Tapi kemungkinan ada pihak tidak menyukai dan sebagainya. Jadi apabila anda menjadi guru nanti, pelbagai pihak anda perlu jaga, menghormati dan anda terpaksa melihat dalam skop yang lebih luas untuk menjaga semua masyarakat, negara, kerajaan yang anda kerja, sekolah anda bertugas, diri anda sendiri, keluarga dan sebagainya. Jadi itu yang perlu anda lihat. Anda tidak boleh lagi menjadi diri anda kemungkinan sebelum ini yang anda hanya mementingkan
untuk diri anda sendiri. Contohnya mungkin anda menganggap bahawa saya suka-suka untuk masukkan dalam Facebook dan sebagainya, tapi apabila anda menjadi guru, perkara itu mungkin tidak sesuai. Anda perlu fikir perkara-perkara yang mungkin bersesuaian dengan kehendak masyarakat dan sebagainya lah pada masa depan. Ya, ini akan mengambil masa yang panjang lah sebab anda baru semester 1 kan, banyak lagi semester yang anda akan pergi. Okay, jadi terima kasih kepada semua yang telah pun ada dalam EDUP 3013 pada sesi tutorial kita yang ke-6 hari ini kan. Okay, yang ke-6 dan kita akan berjumpa lagi insyaAllah pada minggu depan. Dan juga kita akan mungkin ada satu cuti SEM pada minggu yang ke-8, tak salah saya kan. Jadi minggu depan ada SEM yang minggu ke-7. Jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada semua yang telah pun hadir dan telah memberikan kerjasama yang baik kepada EDUP 3013 bagi sisi tutorial kita pada hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga memohon maaf lah kita gunakan masa anda selama 6 minit untuk wifi anda yang memang terhad untuk anda gunakan ya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Encik. Okay, sama. 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 Okay, sama. Encik, kalau Encik tak keberatan, boleh tak Encik share link record meeting ni? Oh, nanti saya boleh bagi tak ya. Encik? Okay. Saya Meet masukkan recording tu. dalam WhatsApp ya. Dalam WhatsApp group nanti ya. Terima kasih. Okay, baik. Okay, terima kasih.